warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Aidilfitri. Sama-sama kita memohon maaf. Semoga kosong-kosong. Jadi kali ini di dalam Kopi O bersama Rashid Sibe, saya memanggil seorang insan yang istimewa. Okey, dia masuk Pencetus Ummah tahun 2014. Sekarang 2021 dia dah popular. Kejap tahu kan? Orang dah tengok dia benda lain. Asal pula Cik Man ni jadi pelakon pula. Jadi banyak benda yang saya nak tanya, banyak benda yang kita nak korek. Apa sebenarnya dia ni memang suka berlakon ke ataupun orang paksa dia berlakon ke? Dan kebelakangan ini pula banyak karakter-karakter yang jahat dia dah bawa. Banyak karakter-karakter sedih pun dia dah bawa dan alhamdulillah dia berjaya menjadi seorang pelakon. Jadi kita akan jumpa dia, kita akan korek, kita akan tanya dia apa, siapa sebenarnya PU Azman ataupun lebih dikenali sebagai Cik Man. Okey, kejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pengarah, saya memang memerlukan energi. Extra energi memang bagus untuk kita. Kalau tidak, saya lemau. 24 jam kerja, tidur tak cukup, segala-gala bendanya tak cukup. Jadi kalau saya tidak ada jus extra power ni, memang payah untuk saya menjalankan kerja-kerja. Jus extra power ni, tidur kita tak cukup, bangun pagi kita mantap. Dan satu lagi yang paling saya suka, dia memberi saya energi. Energi yang bukan sikit tetapi banyak. Dan tanpa jus extra power saya mungkin akan tertidur siang, tertidur malam. Tetapi dengan jus extra power ni, badan mantap dan sihat. Saya akan mengamalkan minum dia. 1 suku gelas malam sebelum tidur dan juga pagi selepas breakfast. Hebat. Jus extra power memang mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang mana saya cakap tadi, kita bersama dengan PU Azman ataupun kita orang panggil dia Cik Man. Cik Man ni lebih mesra. Cik Man ni sebenarnya kalau kita tak kenal dia nampak macam serius je. Tapi bila kena dia fun, kan, bergelak ketawa, cakap kita lawak sikit pun dia dah ketawa. Jadi kita nak tanya pada Cik Man kita ni, bagaimana ataupun kenapa dia memilih tiba-tiba nak berlakon setelah dia keluar sebagai Pencetus Ummah, akhirnya jadi pelakon. Memang ada balance lah, tetapi kita nak tanya dia, kenapa seronok sangat dia berlakon? Ya, Cik Man. Assalamualaikum, bismillah. Terima kasih Bapak Abang Rashid sebab sudi. Dia kalau jawapan ringkas dia, kenapa berlakon dia, jawapan ringkas lah. Jawapan yang 9 suka hati aku lah. Tapi ikutkan macam saya ada pendidikan agama di Mesir. Dan sebenarnya kadang-kadang orang pandang kita, takkan ustaz berlakon. Tapi cita-cita saya dan impian saya, arwah mak tahu, memang saya nak jadi pelakon. Nak jadi terlibat dalam pelakonan ataupun pengacaraan. Pernah saya sebut dengan Cik Man, sebut dengan mak nak jadi pelakon. Mak ni dia abaikan macam tu je lah. Cuma mak masukkan ke sekolah agama, abah masukkan ke sekolah agama, kita pun ikut. Lepas tu kita pun boleh bawa. Tapi Barashid, satu benda yang menarik dalam tempoh, ialah kita pun, mak dah masuk sekolah agama tu, kita tahulah jadi ustaz lah kiranya. Ataupun kerja-kerja yang berkaitan. Setiap hari, selama bertahun-tahun, saya akan cakap seorang-seorang. Ya. Dalam bilik. Dan saya buat satu set macam berlakon, saya action, bantal peluk tu macam orang. Dan saya memang menangis betul-betul. Setiap hari selama puluhan tahun. Kerana benda tu saya minat. Kadang-kadang ambil keratan-keratan berita, kita pun buatlah macam Ezra Aziz Fauzi ke, ataupun macam Kuala Lumpur, kan. So itu. Tapi akhirnya saya just follow the flow. Masuk sekolah Ma'had, kemudian pergi ke Mesir. Tapi tak tahu pula, cuma dia jadi berpusing 360 tu bila terlibat dengan penyiaran, bukan penyiaran apalah, terlibat dengan Pencetus Ummah. Kat situ ada peluang saya nampak. Jadi Pencetus Ummah tu sebenarnya adalah pembuka jalan untuk Cik Man lebih jalan rapat lah kepada rasanya. industri kita. Dan apa drama first? Drama first, Bila Hati Telah Hitam, arahan Daijat. Okey. Masa tu watak ustaz lah, ustaz masa tu. Dengan Amal Baharin masa tu sekali. Okey. Jadi daripada mula situ, you dah rasa macam malu nak berlakon ke? Macam teringin nak berlakon lagi ke? Peranjat tu ada, dia masih belajar jugalah. Masih belajar. Cuma bila yang drama kedua, tu tahun 2016 tu, Tanah Kubur. Tak ingat siapa dia punya director. Kan? Lupa kan? Macam, ya Allah, geram bulan. Kita dah menjerit dah. Dia kata suruh jerit lagi. Kan? Siapalah director Tanah Kubur ni? Itu yang saya kena nampaknya aku ingat berlakon senang ni. Kena marah pun dia juga kan. Aduh. Dia sebagai seorang pelakon ni, dia satu benda pada saya lah. Cik Man ni Cik Man memang seronok nak berlakon. Satu benda. Tetapi dia mesti ada modal. Ya. Adakah Cik Man percaya bahawa Cik Man ada modal untuk
untuk berlakon, untuk bawa diri lebih jauh dalam bidang lakonan ni? Orang kata minat tu tak cukup juga sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya dengan minat tu dia akan melahirkan kita punya effort. Betul. Jadi saya ni jenis yang tak suka nak menyorong diri. Bang, ambil aku. Saya jadi macam segan. Tapi alhamdulillah bila Allah bagi, once Allah bagi, okey, Cik Man, ni saya nak panggil berlakon. Dekat set tu saya akan usaha untuk dapatkan ilmu. So bagi apa yang director nak. Saya selalu tanya tuan director ataupun teman-teman kawan-kawan pelakon yang terlibat, ni macam mana. Antara soalan yang saya selalu tanya director, bang, okey tak? Tuan, okey tak lakonan? Kita ada ke director cakap okey juga ataupun suka hatilah? Setakat ni alhamdulillah lah. Setakat ni alhamdulillah. Cuma saya kadang-kadang tu ni nak jaga hati ke apa benda ni kan. So diorang bimbingan yang saya dapat secara natural di set ataupun kadang-kadang tu dalam perjumpaan-perjumpaan yang casual biasa. Alright. Cik Man ni masih baru lagi tahu dalam lakonan. Betul. Kita kata. Tapi Cik Man dah bermula dengan sebagai penulis rumah. Ada tak benda-benda yang dah ada negatif daripada orang pasal Cik Man punya involvement dalam bidang lakonan? Sebab pada saya apabila seorang yang berpelajaran macam ni, kita akan dapat satu benda yang kita tak sedap dengar. Yalah. Kan, jadi adakah Cik Man dah dengar ataupun merasakan bahawa okay, aku nak stop lah, ataupun adakah lantak kalau rezeki Allah Ta'ala bagi kan? Jadi macam mana? Ada tak? Dah ada tak? Ada. Maknanya haters dengan likers tu sentiasa ada lah. Cuma saya tak adalah target sangat, okey nak buat ni, ada orang benci ke tidak, ada orang suka, kita tak adalah mengharap ke arah itu. Sebab kita minat benda tu, dia datang dengan minat, dan saya pun bukan masuk dalam industri sebab dipaksa ataupun dicabar dan seumpamanya. Cuma saya menyantuninya ada benda-benda yang saya tak perlu respon. Sebab respon kan kita pula naik emosi kan. Betul. Saya anggap benda ni macam menguji kot. Cuma ada juga yang dia menasihati dengan cara yang baik. Okey, industri ni mungkin ada banyak cabaran, maka itu saya sambut dengan positif, dan sebenarnya saya perlukan kritikan yang macam tu sebenarnya kan? Tetapi sebenarnya dalam bidang lakonan ni, pelakon ni dia bawa diri dia sendiri dan juga dia kena tahu apa yang dia buat. Sebab pada saya kadang-kadang bila orang kutuk kita, aku buat because of kehendak karakter, aku buat because of cerita ni memang dah macam ni. Tetapi kadang-kadang haters yang tidak faham, dia cuba mengaitkan satu benda kepada kehidupan pribadi kita. Jadi ada tak orang cakap macam, tak payahlah Cik Man berlakon dan buat apa nak cebok berlakon-berlakon? Ya, saya kalau sekadar semata-mata dia pandang negatif dari sudut lakonan tu kerana semata-mata lakonan, saya rasa itu bukan hujah kukuh. Lainlah kalau misal kata saya ambil watak yang kena melanggari apa semua kan, itu saya boleh dengan nasihat dia. Saya pun letakkan beberapa kriteria ataupun syarat, okey berlakon kalau boleh jangan ini, jangan itu. So saya rasa saya puas hatilah. Dan saya boleh membuktikan juga sebenarnya lakonan, walaupun kita ada benda yang kita tak buat sama macam pelakon yang lain, bermakna kita boleh teruskan juga. Ada ke karakter idaman you? Kan, saya pernah terfikir kan, anak derhaka. Okey, anak derhaka tu antara karakter idaman. Maknanya benda yang saya banyak bercakap. Maknanya mulut yang jahat, dengki dengan orang. Sebab bagi saya, tak tahulah kalau saya silap betul kan, kalau berlakon berbahasa dengan emosi ataupun memek muka ni lagi berat daripada bercakap. Itu yang kadang-kadang saya pilih. Kan? Dia nak buat memek ataupun bahasa badan, tapi orang faham apa benda yang dia nak sampaikan. Itu berat bagi saya berbanding bercakap lah. Dan saya ni pun jenis yang suka bercakap. Tapi betul lah bercakap kan? Tapi why not kita cuba yang baru kan? Yang penting saya akan tanya director, tuan rasa, abang rasa saya boleh bawa ke tidak? Saya bukan syok sendiri, okey saya nak tu, saya tak. Sebenarnya dalam pada saya gairah untuk terlibat dengan industri, banyak bercakap, saya juga ada benda yang saya jadikan border. Kau jangan syok sendiri. Jangan lebih sudu daripada kuah. Hormat artis-artis ataupun pelakon-pelakon yang lama dan ambil nasihat daripada diorang, daripada director dan kru-kru juga menjadi saya punya inilah motivator. Sebab pada saya memang nak jadi pelakon, di satu benda dia kena jangan dengar sangat apa orang cakap. Jadi kena dengar isi hati dia. Kalau dia rasa dia okey dan pengarah kata okey, producer kata okey dan stesen dan netizen kata okey, dan teruskan. Kita jangan cepat melata. Kan kadang-kadang kalau kita melata pun towards the end of the day kita tak dapat apa yang kita nak. Okey, lepas ni kita bersama lagi dengan Cik Man. Banyak lagi benda-benda yang kita nak korek pasal Cik Man. Siapa Cik Man? Kenapa dia suka nak berlakon? Okey, lepas ni. Segar bro, segar. Abang bagi tahu dik, jangan cakap abang tak payung. Hebat ni dik, hebat. Mantap, mantul. Jus extra power.
Alright, kita bersama lagi dengan Cik Man. Okey, banyak benda yang kita nak tahu lagi pasal Cik Man. Tetapi benda yang paling penting saya rasa kita kurang sebenarnya seorang agamawan yang nak berlakon. Kita dulu ada arwahnya Emrah Jolie. Dia dulu first time sekali berlakon membaca talqin untuk filem Esok Untuk Siapa tahu. Selepas tu dia terus berlakon. Jadi banyaklah cemohan, banyaklah kutukan, banyaklah apa orang cakap apa ni orang agama nak berlakon. Tetapi dia telah membuktikan bahawa bidang lakonan adalah bidang yang diminat. Jadi kita nak tanya Cik Man, tak takut ke dia dengan kata-kata nista orang, dan apa cara-cara dia untuk mengatasi benda tu? Kalau ada orang kutuk dia, macam mana nak jawab? Macam mana dia nak pusing? Sila Cik Man. Dia kalau sebagai manusia tu memang kadang-kadang fragile kita kata kan. Rasa stres, sentap ke kan? Sentap ke, deep ke apa. Tapi saya fikir selama ni pun bukan kita bahagia pun bukan disebabkan orang lain. Maknanya kita akan decide macam mana hidup kita, as long benda yang kita buat tu adalah dia punya prinsip dan seumpamanya lah. Termasuk juga minat saya dalam bidang industri ni. Dan sempat jugalah arwah mak tu hidup dan saya sempat maknanya berlakon juga ketika dia masih hidup. Cuma sekarang ni dia dah tak ada kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau nak respon pada orang yang kecam tu, saya rasa zaman-zaman akhir ni buat baik pun orang kecam. Betul. Kalau buat baik kan orang tuduh riak lah tu, takabur lah tu, menunjuk kan. Dan kalau buat jahat tu dah tentulah. Jadi akhirnya berdasarkan prinsip tu kata, apa benda pun buat, orang akan berkata juga, maka lebih baik kita buat apa yang kita fikir benda tu okey dan kita minat. Tapi adalah kita punya orang kata galur dia susun pantang dia. larang dia kan. Tapi apa yang interesting dalam bidang lakonan sampai Cik Man nak masuk jadi seorang pelakon ni? Yang menarik diri untuk berlakon tu. Selain daripada yang Cik Man kata daripada minat kecil-kecil tadi kan. Okey, Rashid, tadi masa kecil tadi kita minat berlakon lah. Kita minat apa semua, bercakap sorang-sorang dalam rumah. Tapi bila dah masuk ke aliran sekolah agama tu, and then kita pun ada juga rasa tanggungjawab lah. Walaupun Cik Man sendiri tak adalah nak merasakan bahawa aku belajar agama, orang mesti panggil aku tak. Benda tu kadang-kadang jadi gap juga. Sebab tu saya suka orang panggil saya Cik Man kan. Jadi akhirnya, walaupun minat kita yang besar dalam lakonan itu, tapi sekurang-kurangnya kita ada latar belakang pendidikan kita. Apa kata kita canaikan dan saya beri sedikit sumbangan mana yang saya boleh bagi untuk industri dari sudut bidang yang saya ambil. Mungkin mencadangkan skrip yang begini ke. Ada juga kadang-kadang kawan-kawan daripada stesen yang bila satu drama yang diorang keluarkan, mungkin ada satu benda yang berkaitan hukum, diorang call saya. Itu bagus je. Betul kita ke ada ni? kawan dari sudut dalam itu bab kan. cerai, dan saya pun bagi pendapat, kemudian sekian. Memang ada. Alright. Kita masuk pada satu drama yang saya buat, yang saya panggil Cik Man sebagai leading. Iman Hakiki. Bila kita keluar je cerita tu kan, orang cakap, ambo Cik Man ni duk belagak, ni duk bongkar. Jadi pada saya sebagai seorang pengarah, kita harus menguji apa yang ada dalam diri lakonan, diri pelakon tu sendiri. Jadi apa pandangan Cik Man terhadap Iman Hakiki ni yang telah membuka satu bentuk baru saya rasa dalam kehidupan Cik Man? Saya, orang lain mungkin pandang ini apa tiba-tiba jahat kan. Tapi saya sangat enjoy dengan watak itu. Sebab saya watak jenis mulut saya daripada zaman sekolah lagi, mulut saya memang sebenarnya memang bermasalah lah, memang lahar. Kemudian saya jenis membebel, saya budak pidato. Jadi saya muntahkan dalam lakonan ataupun watak yang abang bagi. Cuma bukanlah saya nak kata dalam realiti tu kita sombong dengan orang, tak. Tapi bila satu scene yang kita skrip banyak, so kita seronok melantunkan skrip yang banyak tu. Di samping tu saya rasa mungkin sebagai dakwah kan, bila saya sebut dakwah kan orang kata klise. Kata Cik Man, kenapa engkau berlakon? Adakah untuk dakwah? Kata saya tak kata saya berlakon ni untuk berdakwah, tapi sebab saya minat. Tapi dalam pada yang sama, secara automatik ada juga kawan-kawan di set yang tanya, sebab dia tahu kita ni mestilah, tak adalah saya okey saya Ustaz Azman, tak. Saya tak sebut macam tu. So bila dia tahu tu dan dia akan rujuk refer, maka saya dengan seronoknya saya pun berkongsi. Betul. Dan dia gandingkan pula dengan Datuk Rahim Razali, dengan Mak Mah. Jadi pada saya satu pencapaian kan. Nilai kita seorang pelakon baru dapat berlakon dengan pelakon lama. Pada saya benda tu satu benda yang kata orang, oh hebat ni Cik Man ni kan. Jadi what do you think sebagai seorang pelakon baru kan, tiba-tiba orang bagi Rahim Razali. Gigil tak berlakon dengan dia tu sebenarnya? Kita dalam hati kita, Cik Man sendiri bila diberi peluang untuk antara pelakon baru dengan lama, memang nak
berlakon veteran. Cuma kita ukur baju di badan sendiri kan. Tiba-tiba baru terlibat, tiba-tiba nak berlakon veteran. So saya diamlah, benda tu pendam. Tapi bila Barashid ataupun stesen bagi peluang, lepas tu saya tengok siapa pelakon lain, so kita jadi seronok. Seronok tu nak kata, tak tahu nak cakap macam mana sebab kita membesar dengan drama dia orang yang legendnya kemudian daripada kecil. Jadi saya anggap benda tu dua benda. Pertama, rezeki yang saya mesti menghargai. Yang kedua, peluang untuk saya belajar dan timba ilmu daripada dia orang. Tapi yang satu benda yang surprise-nya untuk saya, dia orang sangat humble. Dan maknanya tak adalah bertindak sebagai engkau pelakon baru freshie, jangan nak banyak cakap. Tak ada. So maknanya macam mana kita segan atas bersikap yang ni macam tu lah. Jadi bila bersama dia orang ada tak Cik Man rasa macam satu hari besok aku nak juga aim pelakon lelaki terbaik ke? Ada tak dalam hati simpan? Dia terfikir tu kadang-kadang bila netizen kata, wah engkau ni tak lama lagi. Kita terfikirlah benda tu. Tapi saya cepat-cepatlah hapuskan benda macam tu sebab niat kan. Anda kata kalau adalah. Tak naklah aim saya macam tu sebab nanti kalau aim macam tu, so dia akan jadi tekanan untuk saya. Baik saya aim benda yang saya boleh aim, iaitu berlakon sekadar ataupun dengan tujuan untuk meluahkan minat saya. So bila masa saya shoot, itu saya telah merealisasikan minat saya. Mana tidak akan meletakkan yang ni tutup story dan buka yang ni? Maksudnya? Maksudnya mungkin satu hari besok aku rasa aku stop lah jadi penceramah. Nak teruskan dia berlakon je lah. Setakat ni belum lagi lah. Bagi saya sebab bila sebut pasal ceramah, dia kaitan dengan dakwah. Bagi saya dakwah tu bukan ceramah sajalah. Dalam set pun boleh ceramah, bahkan dengan skrip pun boleh buat. Ni kan drama-drama yang ada motivasi macam tu. Kan. Dan lately, orang memperkatakan bahawa drama Bila Syaitan Berbisik, bila Cik Man marah mak angku tu. Allah. Dari mana Cik Man dapat ni? Memang Cik Man ni jahat ke? Memang sebenar-benarnya kan dia berselindung dalam kejahatan tu. Jadi apabila seseorang pelakon tu berjaya membawakan watak tu, memang kita akan dikutuk. Netizen kita lain, Cik Man. Apabila dibiarkan tu maknanya tidak sampai ke jiwa mereka. Tetapi apabila ada kutukan, ada kejian, ada umpatan segala benda, maka mereka telah berjaya, pelakon itu telah berjaya mewarnakan karakter. Jadi apa pendapat Cik Man sendiri? Memang nak seronok ke sebenarnya berlakon? Saya nak cuba sebenarnya watak anak derhaka tu kan, sebab bila sebut anak derhaka ni hubungan kita dengan mak. Sebab saya ni anak mak. Sebenarnya. Saya tak adalah fikir jual dadah ke contohnya ataupun nak couple apa semua tu kan. Sebab benda-benda tu mungkin heavy dari satu sudut. Tapi bila watak anak derhaka, dia melibatkan mak. Dan hidup saya memang, saya anak manja. Cuma derhaka tu mungkin satu benda yang lain lah. Yang keduanya dari sudut kecaman tu memang ada lah. Tu dekat komen tu tak tahulah dia orang serius ke, jumpa nanti siaplah engkau. Anak saya dah benci apa, dah kenapa tiba-tiba dah jadi jahat, semua budak tak faham semua kan. So ada yang menangis apa semua. Jadi kalau benda tu ada kesan berdasarkan komen, maka saya berasa seronok lah. Tapi biarlah lakonan itu sebab yalah kita dalam suasana begini yang tak dapat jumpa sangat. Jadi mungkin terkesan dengan dia orang. Dan saya pun watak tu berat sebenarnya dan saya rasa bersalah, tapi antara rempah ratus yang saya gunakan untuk menghayati ialah dengan teringatkan arwah mak. Dan kita pun dulu anak nakal ada buat silap, tapi ending saya dengan mak tu okeylah. Bahkan ada pula yang ada mak saya agak stres, kata lakonan tu Cik Man boleh bawa sebab berdasarkan kisah benar. Dia tak sempat minta ampun. Bila masa pula aku cakap tak sempat minta ampun. Saya okey dengan arwah mak, cuma masa kita remaja, tertinggi suara. Jadi saya teringat benda tu antara benda yang saya payah nak maafkan, walaupun di hujung hidup tu memang kita orang okeylah kan. So itu antara yang saya jadikan. Itu kan kadang-kadang apabila seorang pelakon ni dia dapat respon yang tak elok dari peminat, dari segi orang, dia rasa patah hati. Yalah. Kan dia rasa macam, aku dah buat bagus berlakon pun orang kutuk aku macam tu. Jadi Cik Man rasa macam ni? Saya kita maknanya ada juga yang sedikit kritikan tu saya jadikan, yang penting orang tak makilah. Cuma saya jadikan benda tu sebagai batu loncatan untuk saya memperbaiki mutu lakonan. Cuma peratus besarnya daripada untuk scene itu, dia orang pun cerita rindu mak dekat kampung. Kalau saya jadi sebagai medium untuk mereka berperasaan begitu, lebih menghargai, maka saya rasa seronok dan bersyukurlah. Mana kita telah berjaya dakwah kan secara tak langsung lah. Betul. Itu yang sebenarnya Cik Man, kadang-kadang netizen kita ni salah anggap. Apa yang kita tunjukkan jahat tu sebenarnya jahat. Dia tak tahu bahawa apa yang kita nak tunjuk jahat tu supaya kita dapat yang baik. Kan kadang-kadang kita kena tunjuk neraka supaya kita dapat syurga.
Kan ini cuma nak tunjuk syurga je kau lupa lah pasal neraka pula kan. Jadi pada saya balance ada dua. Jadi pada saya sebagai seorang pelakon dia kena balance lah. Dia kena tahu nak buat yang ni yang baik, yang buat ni yang jahat. Jadi yang baik kau ikut, yang jahat kau jangan ikut. Jadi kita bersama lagi dengan Cik Man kejap lagi. Banyak lagi benda yang Cik Man nak cakap, banyak lagi benda yang kita rasa macam kita nak tahu daripada Cik Man. Kan ada ke pelakon-pelakon lain pun suka dia berlakon sebenarnya? Kadang-kadang tak ada suka juga. Kan kita bersama dalam Kopi O bersama Rashid Sibe. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Setiap pagi selepas sarapan saya akan minum jus extra power ni. Memang power ni. Sebelum minum kan kita rasa aduh mak letih je nak bergerak pun rasa malas je. Lepas minum bersinar-sinar. Bulan bintang semua keluar ni. Jadi pada siapa yang nak rasa sihat, yang nak rasa mantap, yang nak rasa badan bagus untuk bekerja, amalkan. Ni dia. Jus Mac Extra Power. Memang hebat ni. Jangan cakap abang tak payung Alright, kita balik semula bersama Cik Man. Kita nak tahu kan industri kita sekarang ni tengah berkembang maju. Banyak benda yang apa benda orang bawa, cerita ni, cerita tu, cerita segala benda banyak cerita. Jadi kita nak tanya Cik Man, agaknya ada ke memang orang suka Cik Man ni sebenarnya berlakon ni? Ataupun orang cakap, alah masa-masa dia tengah top ni dia berlakon lah. Besok dia top dia tak berlakon. Ataupun dia cuma mengambil kesempatan dari segi kepopularitian dia. Kita tanya Cik Man. Okey Cik Man, sila. Okey, industri ialah saya tak boleh baca hati orang lah sebenarnya. Tapi bila orang panggil kita berlakon apa semua tu, saya rasa masih ada ruang lagi lah. Bila time abang buat drama tu, tiba-tiba dah keluar drama kan. Rasa macam tak terima, tapi kita tengok, ada pula drama kan. Terima balik kan. So, itu jatuh, turun naik ataupun jatuh bangun seseorang dalam satu bidang itu perkara biasalah. Cuma mungkin kita sendirilah tanya, adakah kita buat yang terbaik? Sebab kita nak tunjukkan kualiti kita pada orang. Bukan semata-mata masa Cik Man berada dalam set, melontarkan skrip saja, tapi disiplin kita, itu yang kadang-kadang membuatkan orang boleh terima kita ke tidak. Kadang-kadang kita datang sebagai Cik Man tu pun orang tengok lain macam je. Jadi macam nak blend. Kan Cik Man pun kena blend dengan budak-budak kru, budak-budak segala benda tu kena blend. Yalah. Jadi benda-benda tu sebenarnya membalancekan Cik Man kalau nak bagi ceramah ke boleh cerita sikit. Oh dia kru ni macam ni sebenarnya kan. Berlakon macam ni. Jadi pada saya anggapan masyarakat masih lagi tak berapa baik sebenarnya terhadap pelakon. Masa dulu, sebelum terlibat masa kecil-kecil kata, okey, dunia lakonan sebuah dunia hitam. Orang ni macam mana ni, minum ke, tak semayang. Tapi bila kita terlibat, ada kru yang semayang, ajak panggil kita dan seumpama. So, akhirnya kita nak katakan negatif dengan positif tu kat mana-mana bidang pun ada. Pokok pakar di sama je kan. Janji di mana apa kata orang masuk kandang kambing kita mengembek kalau lembu kandang kebu kandang itik segala macam kan. Kita tahu di mana kita nak berpijak, di bumi mana kita berpijak, kita tahu. Jadi Cik Man rasa lama ke Cik Man nak stay dalam bidang lakonan ni? Buat masa ni bang, sebab saya sedang seronok sebenarnya. Seronok tu bukanlah kita penonton pun sebenarnya seronok tengok Cik Man. Tiba-tiba saya rasa satu fenomena berlaku di dalam industri di mana agaknya pelakon penonton dah dahagakan bentuk lakonan ke ataupun siapa pelakon yang ni kan. Mungkin agaknya kita dah selalu dibiarkan ataupun selalu hiburkan, ditolakkan dengan pelakon-pelakon yang sama. So apabila Cik Man masuk mungkin ada kelainan yang Cik Man nak bawa kan pada saya lah. Cuma saya nak fikir tentang, saya tak nak memikirkan benda-benda yang boleh menyedihkan saya. Berapa tahun lah aku diterima ni kan. Yang penting saya cuba buat yang terbaik, dapat skrip, cuba orang kata lakonkan yang terbaik, and then benda tu nanti akan jadi keseronokan untuk kita lah. Cuma dalam industri ni banyaklah pengalaman yang saya dapat setakat ni sebagai seorang yang sangat-sangat baru, pengalaman yang dari semua sudut, bukan saja watak yang saya mainkan, tapi dengan krunya, dengan director, dengan gandingan dengan pelakon veteran dan juga pelakon baru. Cuma kadang-kadang bila sebut tentang saya pun ada harapan jugalah sebenarnya kan, bila dalam industri ni kalau kita macam mungkin semenjak 2 menjak ni kita tengok kemunculan pelakon-pelakon veteran tu agak kurang contohnya kan. Mungkin atas sebab-sebab yang tertentu, kadang ada faktor uzur, ada yang faktor yang tak nak terlibat lagi. Jadi why not kalau misal kata memungkinkan untuk kita buat gabungan, kita blendkan antara kehadiran ini daripada sudut Cik Man sebagai baru, sebagai orang yang sangat baru, sebab kita membesar dengan diorang. Tapi bila dah umur dalam 40 ni pula diorang pun dah memang dah veteran. Jadi minta adalah ruang tu untuk
bekerjasama dengan mereka. Jadi kita mixkan kan? Betul. Pengalaman diorang tu sebenarnya penting. Betul. Sangat penting. Betul kan? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kalau dapat dimixkan, dapat dihidu oleh pelakon-pelakon baru, saya rasa benda ni akan jadi bagus. InsyaAllah. Kita sebenarnya nakkan industri kita terus berkembang. Betul. Kita tidak akan berkembang kalau tidak ada orang lama ni. Betul. Nah, kalau ada orang baru je, perkembangan dia mungkin lain. Tapi bila ada orang lama ni, dia boleh blend. Okey, nak berkembang, jangan lebih-lebih. Kita ada ni kan. Jadi pada saya, dalam industri kita yang sedang memang berkembang, walaupun kita dalam PKP, tapi banyak benda yang kita boleh buat. Jadi, Cik Man rasalah. Cik Man nak karakter apa lagi ni? Kan, Cik Man dah bawa beberapa karakter. Karakter macam mana selain daripada anak deraka tadi lah? Seorang pelakon, saya rasa dia ada pandangan macam, wah, aku nak bawa cerita mafia lah. Bila abang tanya yang tu, saya lebih suka merujuk kepada belakang tabir dengan soalan setakat yang tuan director ataupun mungkin siapa yang kenal saya dengan karakter saya ni, yang saya bawa sesuai apa. Saya selalu lontarkan persoalan macam tu. Sebab saya tak nak nanti saya macam, ya aku nak ni, aku macam tamak pula. Okay. Walaupun keinginan tu nak cuba kepelbagaian. Bagi saya mungkin juga ditakdirkan saya hanya karakter yang tu. Tapi saya buat all out. Dan saya pun tengok dalam industri yang kadang ada satu pelakon dia boleh bawa semua ataupun dia lakonkan semua. Betul. Ada tu pula jenis yang kalau yang ni air mata mesti terkenal dengan pelakon tu kan. So akhirnya ada corak yang pelbagai dalam industri. Tapi bagi saya sendiri, bila tuan pengarah bagi skrip apa, abang ingat saya boleh bawa tak? Boleh bawa kan, takut tu ada juga bang. Dalam minat-minat takut tu ada. Jadi itu sebagai saya punya orang kata penapis supaya tidak terlalu shock sendiri kot. Tak terlalu beria-beria sangat. Jadi so far Cik Man dah merasakan tahap mana Cik Man berada dalam bidang lakonan? Tahap antara 1 sampai 5 macam itulah. Apa rasa you dah puas hati ke dengan sofa? Belum lagi bang. Belum, sebab kita kata benda yang paling aku menyampah ialah bila tengok lakonan sendiri. Macam mana nak tengok lakonan menyampah, kena you yang berlakon kan? Itu tak maksudnya, ya Allah setiap kali berlakon bila dah cut mesti kita akan rasa ya Allah patutnya aku nak buat macam tu. Itu normal manusia. Betul. Sama juga dengan pengarang buku ulama-ulama, bila dah habis sekarang, dia akan mesti kata, ya Allah patutnya aku tambah yang ni, aku potong yang tu. Maksud sifat itu ada dalam diri saya lah. Betul. Tapi bersyukur tu tetap bersyukur ada lah. Kalau 1 sampai 5 tu rasa tak beranjak 1 kot. Walaupun kadang-kadang tuan director kita ataupun mana-mana kru kata okey, saya rasa itu sebagai hati-hati kan. Kadang-kadang dia nak jaga hati. So kita sentiasa keep on learning dalam industri. Betul. So saya kadang-kadang melihat bahawa ada juga artis-artis yang lama ni kadang-kadang dia susah nak menerima kemasukan artis baru. Maksudnya ada 2-3 benda yang kita dengar, ada 2-3 benda yang kita tak rasa macam apalah dia ni kan, saja nak mengeruhkan atau saja. Terima kasih industri kita macam mana? Kalau misal kata ada yang orang lama yang tak berapa selesa dengan kehadiran baru, maka Cik Mas sebagai orang baru membenarkan juga, sebab kadang-kadang yang baru ni ada juga masalah-masalah yang diorang buat. So akhirnya kita kena perbaikilah. Orang lama itu dari sudut pandang dia lah. Cik Man rasa yang lama yang tak setuju tu akan setuju kalau yang baru ni behave ataupun buat perangai elok-elok kan. Tak kekuat, kemudian skrip pun sesuka hati je tak baca dan seumpamanya. Benda-benda yang macam tu. So kita lebih mencari kesatuan ataupun tak nak lama orang kata yang jadi batu api yang ni kan. Sebenarnya orang veteran boleh terima. Tapi kita yang baru ni kena buat sesuatu supaya kita hargai kewujudan diorang dan jangan abaikan di set dan seumpamanya. Betul. Sebab saya kalau di set antara yang saya perhatikan macam mana pelakon-pelakon lama sementara nak tunggu scene. Ada yang tengok tak berganjak dengan, maknanya dia tak pegang handset seumpama. Itu benda yang saya belajar. Betul. Dan diorang kata pula ada yang sebenarnya dalam drama dan filem ni semua bagi sumbangan, sama ada dia pelakon utama ataupun pak pacak. So benda-benda ni adalah hashtag yang deep untuk saya untuk cari banyak lagi pengalaman dalam industri. Cik Man rasa kan penonton-penonton suka Cik Man ni daripada sudut mana? Tak tahu. Orang banyak bercakap ke, slumberland dia ke, atau apa? Kadang-kadang penonton dia nak mencari satu benda yang lain dalam setiap pelakon. Dalam Cik Man ni apa yang Cik Man nak persembahkan kepada diorang? Saya sebab sebelum terlibat dengan lakonan ataupun masa mula-mula nak naik orang tak kenal kita terlibat dengan lakonan tu, saya berceramah di online, kemudian ceramah fizikal sebelum PKP. So kita adalah keceluparan dengan humor dia tu.
Jadi tiba-tiba bila terlibat dengan lakonan, dia orang macam macam tak kena. So kat situ jadi humor untuk dia orang lah. So saya yang penting dapat berharap supaya dapat bagi kesan sebenarnya pada mereka dalam bentuk watak apa pun yang saya mainkan. Bukan semata-mata untuk melunaskan minat saya dalam industri. Itu niat saya lah. Kita sebagai pembikin drama, sebagai pembikin filem memang mengalu-alukanlah kedatangan orang baru. Sebab benda-benda baru ni dia ada 2-3 benda yang orang akan cakap kan. Satu benda dia, alamak tak best ni berlakon. Satu benda dia, oh baguslah dia ni berlakon, harap dia ada lagi. Dan satu benda lagi, tak payahlah dia ni berlakon kan. Jadi pada saya, cabaran sebagai seorang pengarah untuk saya adalah untuk membentuk seorang pelakon tu menjadi part tu mesti ada. Sebahagian daripada diri dia mesti ada. Sebab benda tu yang kita korek. Kata macam anak neraka kan. Kita okey, nak macam mana bang? Kau kena ingat mak kau. Jadi apabila ingat mak tu, dia banyak benda yang kita boleh cover, dan sebenarnya sebagai seorang pelakon juga dia harus bertahan. Yalah. Mentally and physically. Betul, kan. Jadi adakah Cik Man dah bersedia sebenarnya? Masih dalam belajar. Walaupun kadang-kadang rasa nak terjatuh, tapi saya akan rujuk juga kawan-kawan dalam industri ni macam mana. Dulu bila orang komen kita dah melenting dah. Tapi bila kata tak payah layan, itu jawapan yang terbaik lah. So akhirnya saya membesar dalam industri seiring dengan apa-apa nasihat dan resipi-resipi daripada orang yang memang dah lama ada. Itu penting lah sebenarnya. Dalam bidang apa pun, dalam ambil bidang agama kita rujuk Tok Syekh juga kan. So setiap orang tu ada kepakaran bagi setiap bidang. Adakah Cik Man ada idola dalam industri seni? Ramai memang. Maknanya kadang-kadang untuk watak ni saya masukkan ni, kadang-kadang Ayahanda Rahim Razali. Untuk watak ni saya rasakan saya nak kena dialog dengan dia, kadang Zaidi Omar. Lepas tu saya tengok watak-watak Air Mata, Wan Maimunah, kemudian Ibu Fauziah. Jadi yang masih hidup ni pun seperti Mak Mah dan seumpamanya. So diorang ni blend. Benda tu kita pakai itu pakai betul-betul. Tapi saya banyak cenderung seronok kalau dapat bekerjasama dengan inilah yang lama-lama kan. Betul. Kita pun tak tahu rezeki untuk berjumpa kan. Betul. Okey, itu yang diluahkan oleh Cik Man. Jadi kita nak Cik Man kata-kata terakhirlah Cik Man kepada netizen, yang mana suka dia, yang mana tak suka dia tu, Cik Man nak cakap apa pada diorang kan? Jadi, terima kasihlah kepada yang selama ni, kalau mungkin ada yang mengikuti perkembangan Cik Man di media sosial, kemudian ada mengikuti juga drama-drama yang Cik Man terlibat dengannya. Jadi suka tak suka tu kadang-kadang kita ni, hati kita mudah sajalah untuk orang kata melatah kan. Tapi akhirnya bila ada pengetahuan yang sepatutnya Cik Man blend dalam industri ni, so lebih baik bersabar tu sesuatu yang terbaik. Dan banyaklah yang melatih Cik Man supaya kita lebih kuat. Ni antara orangnya juga yang push rasa dah sehabis baik dah aku bawa dah. Kata kau lagi sial lagi Man, kau lagi sial lagi Man. Memang aku tension. Tapi benda tu akan mematangkan kita, sebab bila dah training kena lasak-lasak tu, sampai satu waktu kita rasa enjoy. Jadi itulah yang Cik Man pesan pada diri sendiri, berikan sebarang teguran mungkin untuk memantapkan. Cuma yang caci maki kalau ada tu maknanya kerugian untuk diri sendiri jugalah. Walaupun kadang-kadang kita rasa puas hati, dan yang terakhirnya kita memang tak boleh nak puaskan hati semua orang dalam satu masa. Jadi hakikat itu menjadikan kita akan sentiasa cool sahajalah, insya-Allah. Okey, ucapan terakhir Cik Man untuk peminat-peminat Cik Man yang saya rasa agaknya dalam waktu tu terdekat ni dia akan sukalah. Jadi apa ucapan kepada tak tahulah bang ada peminat ke tidak kan. Kalau ada, alhamdulillah lah. Semoga benda tu tak adalah menyebabkan kita tiba-tiba lah lupa daratan dan seumpamanya. Doakan Cik Man dan dialu-alukan untuk memberikan sebarang orang kata-kata nasihat. Kita saling menasihatilah, dan kita pun selalu berjumpa di media sosial. Ada sesuatu yang Cik Man kongsikan dengan bidang yang Cik Man ada, dan ada sesuatu yang korang semua netizen ke ataupun jabatan netizen negara ke yang kita boleh kongsi sebagai orang kata satu hubungan keluarga. Cuma tak jumpa sahaja. Dan terima kasih atas doa kalian semua. Okey, satu lagi Cik Man ni dalam membujang ni, bila agaknya nak merapatkan saf ni? Dia dalam dekat setengah jam, 1 jam. Soalan ni ada juga rasa. Ada juga. Doakanlah. Kita sama-sama doakan. Semoga dapat merapatkan saf di bumi-bumi di bulan-bulan yang orang kata antara jodoh dengan ajal, tak tahu siapa yang datang dulu. Kan? Doakanlah. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada Cik Man. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama dalam Kopi O bersama Rashid Sibi. InsyaAllah
InsyaAllah kita akan bersama lagi. Dan ucapan terakhir selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari Rashid Sibe, Kopi O bersama Rashid Sibe.